Rasulullah Sadiqul Wa'dul Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini ayahanda dan banda di antara orang yang terpilih untuk menyelusuri di antara tempat-tempat yang mustajab doa. Selain daripada kita telah mengerjakan semalam, kita menziarahi Jabal Sur di bumi Arafah. Kemudian pada hari ini di satu tempat lagi miqat, yang mana jaraknya lebih kurang dalam 25 km dengan Masjidil Haram. Itulah miqatnya yang bernama Hudaybiyah, yang mana peristiwa dan nyata, yang mana peristiwanya nanti, yang mana insya-Allah nanti Ustaz akan ceritakan kepada ayah dan banda saat mana kita sampai di sana. Sukanya Ustaz nak menceritakan tentang bukit-bukit yang ada di sekitar kota Madinah, sekitar di Masjidil Haram, yang mana semalam Ustaz berjanji kepada ayah dan banda, yang mana Ustaz nak menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di bukit-bukit yang berada di sekitar kota Mekah ini. Yang pertamanya, yang mana Ustaz ingin ceritakan tentang bukit Jabal Abu Qubais, yang mana semalam hanya sepintas lalu secara ringkas Ustaz menceritakan Masjid Jabal Abu Qubais. Yang pertamanya untuk pengetahuan ayah dan banda, yang mana ada yang meriwayatkan dan mengatakan bahawasanya Masjid ataupun Jabal Abu Qubais ini adalah bukit yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menjadikan gunung ganang, pohon-pohon kayu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bukit Jabal Abu Qubais dulu di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, saat mana ayah dan banda selesai sahaja Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim supaya menyuruh di alam roh, supaya menyahut, supaya memanggil di alam roh, supaya datang melaksanakan ibadat haji. Maka ketika itulah di dalam kitab tafsir-tafsir mengatakan Nabi Ibrahim naik di atas puncak Jabal Abu Qubais. Kemudian Nabi Allah Ibrahim menyeru. Saat mana Nabi Allah menyeru, yang mana katanya Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku nak menyeru? Siapakah yang akan menyampaikan suaraku ini? Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ayat tu ulama mengatakan bahawasanya saat mana Nabi Allah Ibrahim menyeru, maka di antara kalangan-kalangan ahli ruh menyahut labbaik, labbaik, labbaik. Maka sekiranya mungkin ada di antara kalangan jiran kita yang meninggal dunia tak sempat untuk mengerjakan ibadat haji ataupun umrah, maka setengah ulama kata saat mana Nabi Allah menyeru, dia tak menyahut panggilan Nabi Allah Ibrahim. Tetapi sebaliknya, mungkin ada di kalangan kita yang dapat melaksanakan ibadat haji berkali-kali, 3 kali dalam hidup dia. Kemudian dia meninggal dunia. Saat mana di dalam ruh, kata setengah ulama, dia menyahut 3 kali panggilan Nabi Allah Ibrahim. Dan kita juga ini di antaranya, yang mana kita juga melaksanakan ibadat umrah. Terkadang ada setengah di kalangan kita menganggap bahawasanya haji sahaja yang wajib sekali dalam seumur hidup. Sebenarnya ayah dan banda, umrah juga wajib dalam seumur hidup kita mengerjakan sekali. Mudah-mudahan sekarang ni ayah dan banda telah lepas ada yang wajib, yang tertanggung di atas kita. Sedangkan dia ada khilaf, tapi kita ambil hak senang, ambil hak muktamad. Kemudian yang ketiganya ayah dan banda, yang mana di bukit Hajarul Aswad, di bukit Jabal Abu Qubais itu, yang mana tersimpannya batu Hajarul Aswad. Yang mana batu Hajarul Aswad ini daripada syurga. Yang mana Nabi kita bersabda, Hajarul Aswad minal jannah wa huwa asyaddun bayadun minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Sesungguhnya Hajarul Aswad ini daripada syurga. Dia ni lebih putih daripada susu. Fasawwadathu, dan yang menghitam akannya khataya bani Adam, daripada kesilapan dan kesalahan anak Adam. Kemudian saat mana Nabi Allah Ibrahim selesai daripada membina Kaabah, maka ketika itulah malaikat Jibril kata setengah telah memberikan dan mengambil batu Hajarul Aswad daripada bukit Jabal Abu Qubais,
kemudian diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menjadikan tanda di manakah permulaan tawaf. Yang sampai kepada hari ini, yang mana menjadikan permulaan saat mana kita tawaf, perlu dimulai dengan di Bucu ataupun di kawasan Hajarul Aswad. Itulah di antara batu yang diberikan kelebihan. InsyaAllah, cerita bab batu nanti Ustaz cerita khusus, cerita bab batu sahaja. Baik. Yang mana ayahanda dan banda. Ya. Kemudian, yang seterusnya, selepas daripada Batul Hajar Aswad daripada syurga. Kemudian peristiwa bagaimana Bilal bin Rabah. Saat mana pembukaan kota Mekah. Maka Allah, Nabi kita SAW meminta supaya Bilal ni naik di atas bukit Jabal Abu Qubais, azan di atas bukit Jabal Abu Qubais. Sayyidina Bilal ni bila pada pembukaan kota Mekah, dia naik di atas bukit Jabal Abu Qubais, kemudian azan. Siapakah Bilal bin Rabah, kita boleh tahu ya. Cerita bagaimana dia ni daripada negeri Habsyah. Habsyah sekarang ni Ethiopia, orang yang berkulit hitam. Hitam rupa dia, tetapi cuci putihnya hatinya, iaitulah Bilal. Kita boleh tengok pula tilik kepada hadis Nabi SAW. Innallah. Okey, cuba tengok ya. Di sinilah ayah dan bonda Jabal Sur yang pernah kita naik dahulu. Itulah kali yang pertama dan dengan ustazah, dan tak pernah lagi naik selepas daripada ustazah. Tapi ustaz sentiasa ukapkan kata-kata ustazah. Yang mana saat mana dia naik, ustaz tanya, ustazah mampu tak nak sampai ke puncak? Maka ustazah kata, ustazah kata, Asma binti Abu Bakar pernah sampai di puncak, biarlah malam ini Asma binti Harun juga sampai ke puncak. Memang ayat tu sentiasa bila ustaz lalu sini, ustaz akan cerita kepada jemaah. Tapi saat mana nak turun itulah beberapa kali ustazah rebah. Tapi kerana apa? Semangat. Tetapi walhamdulillah ya, itulah masa tu kita sapa tu kita naik 5 orang je. Kemudian ayah dan bonda, okey, saat mana Bilal bin Rabah naik di atas Jabal Abu Qubais, maka Bilal bin Rabah ni dia azam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, sehingga daripada peristiwa inilah ayah dan bonda, maka disunatkan tu imam pada kalimah la ilaha illallah kita perlahankan dahulu sebut dak. Muhammadur Rasulullah kita perlahankan. Kis gapo dia? Ni peristiwa apa buka kota Mekah. Bila dia azan pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, maka ada seorang kanak-kanak suaranya yang baik, sebutan yang baik, namanya Abi Mahzurah. Abi Mahzurah, bila dia dengar bila azan Allahu Akbar, dia turut juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nyaringkan suara dia. Tetapi pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Abi Mahzurah ni dia perlahankan suara dia. Maka katanya Nabi, irfa' sautak ya Abi Mahzurah. Hei Abi Mahzurah, angkat dan derahkanlah suara kamu azan seperti mana bila. Barulah dia akak baca dengan nyaring pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah disunatkan tuk bila saat mana nak azan pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia baca perlahan dulu. Kisah berlakunya pada Abi Mahzurah. Bapa ustaz ya? Tadi ustaz azan sikit kan. Dia orang baru nak rasa syok. Ustaz azan pernah. Okey, suara tu apa nak sedap mana ni ustaz? Okay, bolehlah sikit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sahaja nah. Ustaz takut kalau panjang, ustaz takut mata yang memandai kerinduan. Tak boleh tidur Mak Haji dah. Atau tak nyanyi lagi. InsyaAllah nanti ustaz nyanyi. Biasanya kalau ustaz nyanyi, InsyaAllah Mak Haji tak dengar tidur Mak Haji dah. Kerinduan. Baik. Itulah lafaz insyaAllah ni. Suara pun tak apa sedap sebenarnya. Ada lagi batuk dan sikit sebanyak. Baik. Itu kisah Bilal bin Rabah ni. Azan ni. Masuk ustaz nak tambah sikit lah. Pada pembukaan kota Mekah. Pada pembukaan kota Mekah ni. Yang mana Nabi kita ni masuk kota Mekah. Kemudian dikatakan Nabi naik unta dia yang bernama Qaswah.
Yang mana Nabi kita ni naik, Nabi kita tunduk kepala dia. Tawaduknya Nabi SAW. Seakan-akan seperti mana kepala Nabi ni nak bersentuh dengan utar dia, kepala utar dia. Maka ketika itulah Nabi tengok, ada seorang laki-laki yang jahat, yang murtad. Iaitulah Ibnul Khattal. Ibnul Khattal, bila Nabi masa dia duduk di Madinah, dia masuk Islam. Kelik ke Mekah, lebih jahat lagi daripada yang sebelum ni. Dia upah wanita-wanita menyanyi, dia caci Nabi, dia caci kepada agama Islam. Bila Nabi masuk je kota Mekah, Fathul Makkah, Nabi kata siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, siapa dia masuk ke dalam rumah selamat, dia tak kena bunuh. Tetapi Ibnul Khattal ni, masa Nabi masuk, kata Tok Guru, dia pergi gantung di kelambu Kaabah, harap-harap dia, Nabi ni maaf dia. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, tu Ibnul Khattal tu. Maka Nabi kata, uqtuluh, bunuh orang ini. Maka sahabat pakat berebut pergi bunuh dia. Tercerita Abu Khattal. Kemudian, masa Nabi masuk juga, banyaknya berhala berada di sisi-sisi Kaabah. Nah, kemudian ketika itulah ayah dan bonda Nabi kita ni ambil tukar dia. Ambil tukar tak ada kalah kan? Nabi kita ambil tukar, kemudian Nabi kita baca di dada-dada berhala sambil-sambil Nabi baca, Nabi kita tolak sehingga ketumbai berhala belaka. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa, ayat tu. Dan ayat ni juga ayat untuk kita bagi, sebenarnya takut juga dah ni. Kosi-kosi benda-benda tak sahih. Cuma ustaz pernah dengar dah ni. Tak tahu ialah ke tak. Kalaulah seandainya anak perempuan kita yang berkasih dengan orang-orang yang mana tak semaya, kita tak apa lagi dah ni. Orang tak semaya ke, pungut perangai tu buruk, duk isak dadah dan sebagainya. Ada yang ulama kita kata baca ayat ni dalam air biar anak kita minum, insya-Allah kasih hati dia kepada laki-laki tersebut ni tak ada. Nah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Niat molek biar hati mungkin ada kebanyakan lon ni. Kita dah pisah dah, mungkin dia nak berkasih dengan orang yang bukan Islam dan sebagainya. Nah, kita cakap royak dah, tak boleh dan sebagainya, tapi nak juga kita boleh baca ayat tu. Nah, tetapi ayah dan bonda, jangan guna molek-molek kita untuk yang benda penting-penting dah. Tetapi sebaliknya, kalaulah anak ayah dan bonda yang mana berkasih dengan orang yang baik, imannya penuh, manis orangnya seperti Ustaz Allah Fahmi, maka percepatkanlah perkahwinannya, ya. Baik, itu sahaja nak. Baik. Kemudian ayah dan bonda, lagi apa lagi peristiwa yang berlaku di atas Jabal Abu Qubais, yang mana ayah dan bonda saat mana banjir Nabi Nuh, satu benda yang tidak tenggelam. Yang pertamanya perahu Nabi Allah Nuh, yang kedua adalah bukit Jabal Abu Qubais. Tu nah, selesai. Ya. Ada bukit Judi dia apa ni, dia tenggelam juga, cuma masa kapal tu mendarat. Tetapi masa banjir tu hak tak tenggelamnya adalah Jabal Abu Qubais. Tak terbayang ni, Jabal Abu Qubais tu duduk mana? Jabal Abu Qubais, tak nampak lagi tak ikut semarang dah ni. InsyaAllah betul-betul di hadapan hotel kita. Nanti insyaAllah bila lalu nanti Ustaz akan tunjuk kepada ayah dan abang nanti balik. Okey, selesai tentang Jabal Abu Qubais. Yang keduanya adalah Bukit Safa. Okey, ada satu lagi peristiwa yang berlaku di Jabal Abu Qubais. Peristiwa yang besar adalah bagaimana mukjizat Nabi SAW membelah bulan dengan tangan dia. Maka separuh daripada bulan tersebut duduk di atas puncak Jabal Abu Qubais dan separuh lagi duduk di atas Jabal Qaiqaan. Tapi bila ustaz tanya orang-orang lama di manakah Jubik apa ni, Bukit Qaiqaan, ramai tak tahu, ataupun mungkin dia ditukar nama dan sebagainya. Tetapi Jabal Abu Qubais dia berpisah. Yang mana Jabal Abu Qubais itu, yang mana bulan Nabi belah dengan tangan dia, separuhnya berada di atas Jabal Abu Qubais dan separuh lagi berada di Jabal Qaiqaan. Nah, dan satu lagi yang terlupa ustaz, yang mana Jabal Abu Qubais ini juga pernah ditawarkan oleh malaikat gunung untuk dihancurkan Bani Taif. Maka pernah Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah peristiwa yang paling sedih lagi terkesan dalam hidup kamu?
Katanya Nabi SAW, saat mana aku berdakwah di Taif. InsyaAllah, kalau ada jemaah yang nak pergi besok, kita akan pergi ke Taif. Itulah tempat yang paling Nabi kita sedih. Saat mana Nabi kita dilontar dengan batu dan sebagainya, sehingga akan darah sampai ke kaki Rasulullah. Saat mana Nabi kita dalam keadaan bersedih, datangnya dua malaikat yang memberi tawaran. Ya Muhammad, izinkan aku untuk aku ambil dua bukit ni, Jabal Abu Qubais dan Jabal Qaiqaan, untuk aku hempak dan hancurkan Bani Taif. Tapi apa kata Nabi? Tengok kalau kita, orang nak buat khianat, kalau orang nak batu kita, comel-comel, kena. Tetapi Nabi kita, dia berdoa, bal arju an yukhrija min aslabihim ya'budullahu wahda. Tidak, wahai malaikat, bahkan aku berdoa dengan Allah supaya anak cucu yang keluar daripada sulbi-sulbi mereka ini akan beriman kepada Allah. Ternyata pada hari ini, semua daripada Bani Taif ini, semuanya memeluk Islam. Tengok bagaimana seorang Nabi. Tetapi tengok bagaimana layanan orang Taif yang kepada Nabi SAW sehingga terluka. Tetapi Nabi ni doa ke menatu dia hak jahat seorang ni. Sebelum Nabi kita berpindah ke Mekah, boleh tengok dalam kitab Al-Kasyaf bagi Al-Imam Az-Zamakhsyari, di dalam bab dalam surah An-Najm. Kisah bagaimana yang mana Nabi kita ni ada dah menantu dia, laki-laki, anak Abu Lahab, yang bernama Utbah. Berkahwin dengan siapa dia? Anak perempuan Nabi yang bernama Ruqayyah. Saat mana berkahwinnya Ruqayyah dengan Utbah ini, yang mana Utbah ni jahat adat dengan Rasulullah. Masa dia nak pergi berdagang ke negeri Syam dengan ayah dia Abu Lahab, sepupu Nabi. Utbah ni, moga Abu Lahab pak saudara. Kemudian katanya Utbah, hari ni aku nak buat benda yang paling menyakiti hati Muhammad. Gapo dia? Dia pergi rumah Nabi kita, dia tolak metah-metah anak Nabi, tolak cerah. Kemudian dia ludah Nabi SAW. Bila dia ludah ke Nabi, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Tengok dah ni, kalau orang baca doa saat mana dia teraniaya, baca ayat ni, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, engkau hancurkanlah Utbah dengan binatang yang paling buah sekali. Kalau kalban ni makna kata anjing, dia tak? Tapi bukan anjing yang makan Utbah. Siapa dia? Rimah. Kemudian bila Utbah dengar doa Nabi, sudah hijau dalam aku, mati dalam aku. Tengok, dia percaya kata-kata Nabi, tapi keimanan Allah Subhanahu Wa Taala tak masuk dalam hati dia. Maka dia pun berpindahlah daripada kota Mekah, sampai di satu tempat jumpa dengan rahib Badri. Badri kata lagu mana? Hati-hati kepulan kamu ini. Saat mana kamu lalu di kawasan yang akan hadapi ini, dah riuh dah, akan ada seekor binatang yang paling buah sekarang ni, yang paling ganas. Maka masa dia berhenti di satu tempat untuk berehat, maka orang lain tidur keliling Utbah dengan Abu Lahab di tengah. Tetapi Allah hadirkan seekor rimah yang ganas, gi cium seakan-akan cium hak mana seorang ni Utbah. Boleh tengok dalam kitab Az-Zamakhsyari, tapi Az-Zamakhsyari Mu'tazilah, di dalam kitab Al-Kasyaf. Kemudian rimah saat ni cium hak mana seorang kat Utbah. Rupa-rupa hak ada di tengah. Kemudian dia terkam Utbah, mati situ Utbah. Tengok. Itu adalah doa Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Maka ni, daripada doa ni lah ulama kata Ashabul Kahfi ni juga bukannya anjing kitemir tu. Gapo dia? Rimah ulama kata. Bapa? Sebab tengok serupa dah ni, kalban sini dengan kalban. Okey. Yang mana raja zalim namanya Dqiyanus, yang berlaku di Iraq. Masa tu selepas daripada Nabi Isa alaihissalam, belum lagi dibangkit Nabi SAW, yang mana mereka ini beriman dengan agama Nabi Isa. Kemudian datangnya seorang raja yang bernama Dqiyanus, kemudian dia telah menyerang kapung dia. Maka ada 7 pemuda yang sangat hebat, utuhnya iman dia. Dia tidak menukarkan iman dia dengan harta benda. Dia lari 7 pemuda,
Kemudian dalam satu kitab, Ustaz tengok dalam cerita, ada seekor anjing ni duduk tu kat belakang. Anjing. Ada ulama kata rima, betul-betul rima. Maka ketika itulah, anjing ni lah, kita ambil anjing lah mudah dah. Kerana makruh dah kita duk panggil anjing dan sebagainya. Maka anjing inilah duk tunggu di depan pintu gua. Tapi ada juga dah ni. Tapi ada dalam kitab tafsir Sawi, tak silap Ustaz. Yang mana sekiranya nama-nama ini disebut ataupun ditulis kemudian ditapak di rumah, insya-Allah mengelak daripada kebakaran dan sebagainya. Tapi boleh tengoklah kitab-kitab kau dan sebagainya. Ada setengah kata tak say, takut benda ni jadi wasilah kau gapo kau dan sebagainya. Tapi ada setengah yang mengatakan boleh. Dengan mana nama-nama dia ni, Maksalmina tamli khamartuni zununi falyastatiyunis kitmir. Nama-nama ashabul kahfi ni. Tak apalah, itu terpulai kepada masing-masing lah. Ya, kalau ada yang nak buat pun tak apa, tak saya buat pun tak apa, terpulai dah. Tapi ala kulli hal, cari orang yang alim yang mengatakan ni boleh ni tak boleh, kita kena cari orang alim lah untuk menyelesaikannya. Baik, itu tentang kisah bagaimana ashabul kahfi sikit, tentang bagaimana Nabi kita diludah dan sebagainya. Selesai tu nah. Itu yang berkaitan dengan Jabal Abu Qubais. Dan yang seterusnya, ayah dada bonda di atas bukit Safa dan Marwah ada peristiwa. Kerana apa ayah anda bonda saat mana kita Safa naik di atas bukit Safa dan Marwah? Kita baca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Bapa kita baca sunat baca ayat tersebut? Sebenarnya ayah anda bonda, kerana kita baca ayat tersebut, kerana dahulunya di atas bukit Safa dan Marwah ni ada dua ekor berhala. Berhala asal manusia, berzina dalam Kaabah Allah, ditukarkan menjadi batu. Maka berhala itu yang bernama laki-lakinya Isaf, yang wanitanya bernama Na'ilah. Masa dia berzina, Tuhan tukar jadi batu. Mana kata berhala yang laki-laki yang bernama Isaf duduk di atas bukit Safa, kemudian Na'ilah berhala wanita duduk atas bukit Marwah. Bila Nabi minta supaya sa'i di antara Safa dan Marwah, maka di kalangan sahabat, ya Rasulullah, kami malulah ya Rasulullah, kami malu nak sa'i. Sebabnya masa takut ada lagi timbul perasaan kami jahiliah dahulu. Naik atas bukit Safa, kemudian kami kucuk berhala. Naik di atas bukit Marwah, kami kucuk berhala Isaf, Na'ilah. Maka turunlah ayat tersebut, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Barulah tak apa sahabat. Lepas tu sahabat pun tanya pula, ya Rasulullah, nak mula hak mana ni sa'i ni? Nak mula Safa dulu ke Marwah dulu? Maka Tuhan pun sebut, Nabi pun sebut, Abda'u bima bada Allah. Mulakanlah apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nah. Okey, itu di atas bukit Safa. Yang kedua, pernah diminta oleh orang musyrik Mekah supaya bukit Safa ni menjadi mah. Tetapi saat mana Allah, Nabi kita nak minta lah dengan Allah, kemudian datangnya malaikat Jibril. Malaikat kata lagu mana? Ya Muhammad, sekiranya kalau kamu minta bukit ini jadi bukit mah, nescaya Allah boleh jadikan. Tetapi kalau Allah jadikan dan mereka ni tetap tidak beriman dengan engkau ya Muhammad, Allah akan turunkan azab yang tak pernah diturunkan oleh azab-azab kepada kaum terdahulu. Nabi kita tak doa. Nabi kita tak minta supaya bukit Safa tu jadi mah. Bahkan tradisi Nabi-Nabi dahulu begitulah keadaannya. Sebagaimana kita boleh tengok Nabi Allah Saleh diminta oleh orang-orang musyrikin dia, kaum Samud. Ya Saleh, kalaulah betul kamu itu Nabi, kamu itu adalah Rasul, yang mana kamu nak suruh kami ikut agama kamu, maka keluarkanlah uta daripada celah bukit tu. Dia kisahnya, asal Nabi nak pergi perang di Tabuk. Nabi nak pergi perang di Tabuk, lalu kut hijrah. Lalu kut hijrah yang kita pernah pergi Ustaz Hanan. Maka Nabi tunjuk betul-betul, itulah daripada bukit itulah tubiknya uta Nabi Allah Saleh. Permintaan mereka ini sebenarnya nak mengingkari akan Nabi Saleh. Dia minta apa? Dia kata, wahai Saleh, kami minta supaya uta saat ni tubik, uta tino. So, permintaan dia.
Yang kedua pula unta saat ni tubik dengan keadaan mengandung 9 bulan 9 hari. Tengok cara permintaan dia. Kemudian Nabi Allah Saleh tubik betul. Kemudian bila tubik jah unta saat ni, kemudian lahirnya seekor anak jantan. Cumanya wisyarat je. Nabi Allah beri syarat, dia kata hari ni minuman telaga ini untuk unta, maka esok untuk kaum sama. Bergilir, maka menyebabkan mereka rasa jemu, mereka bunuh ibu unta saat ni. Bila bunuh, anak unta saat ni masuk ke dalam batu yang pernah ibu dia keluar. Maka ketika itulah ustazah, yang mana turunnya satu azab, yang mana malaikat Jibril turun tepik sehingga ke mati belaka bapak dia saat ni. Kaum Nabi Samud. Nabi Allah Saleh. Madain Saleh yang kita pergi. Saat mana malaikat Jibril tepik mati dengan keadaan tersukuh kepala. Nabi Saleh pergi dekat kaum dia. Dia kata, qala ya qaumi, hey kaumku, laqad ablagtukum risalata rabbi. Sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku beri nasihat kepada kamu. Walakin la tuhibbunan nasihi. Tetapi mu ni orang tak siap terima nasihat, tak suka dengan nasihat. Dan perkataan Nabi Saleh inilah juga yang mana Nabi kita guna saat mana Nabi kita berkata-kata dengan orang tentera musyrikin Mekah saat mana di Badar. Nabi lepas dalam telaga, Nabi duduk di muka telaga, Nabi kita baca ayat yang pernah dibaca oleh Nabi Saleh saat ni. Itu cerita dia. Tetapi ayah dalam banda, saat mana malaikat Jibril ke tepik Bani Samud, kaum Samud, seorang selamat. Sedangkan dia ni kepala pengak. Kelantan panggil kepala pengak dah ni. Kepala antara bui cadangan supaya bunuh huta saat ni. Nama dia apa? Abu Zirol. Boleh tengok dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Abu Zirol ni, saat mana kaum dia kena mati, azab. Dia ni selamat sebab dia duduk dalam tanah haram Mekah. Nak royaknya tanah haram Mekah ni ihtiram. Allah muliakan dulu lagi. Tetapi bila dia keluar sahaja daripada tanah haram, malaikat mari tepik seperti mana kaum dia juga. Nama apa dia tu? Abu Zirol nama dia. Sebab itulah ayah dan banda, kalau ada rezeki nanti insya-Allah kita buat program kita. Mari pula sekali lagi bersama dengan ustazah kita pergi di Hijrah nanti dah. Di mana? Ustaz cerita berapa jarak Ustazah tanya berapakah jarak untuk pergi Madain Soleh? Mungkin dalam 300 km. Kalau kita pergi pukul 7 pagi, pukul 12 malam baru sampai di hotel, kita kembali di Madinah. Itu itu cerita bagaimana kisah Nabi Allah Saleh Uta. Baik, kemudian ayah anda dan banda, Uta Nabi Allah Saleh ini juga di antara binatang yang masuk di dalam syurga. Berapakah binatang yang akan dijadikan dalam syurga? Sedangkan nanti ayah anda dan banda, segala binatang-binatang nanti yang mana teraniaya di atas muka bumi akan dibalas di akhirat nanti. Hari pembalasan ke akhirat ni ada juga nama dia. Sekiranya lembu yang tidak bertanduk gi belaga dengan lembu bertanduk, di akhirat nanti lembu hak tak bertanduk di atas dunia dijadikan tanduk. Kemudian lembu hak ada di dunia ni bertanduk, tak ada tanduk, kemudian dia buat pelaga semula. Tuhan nak ikat adil lah. Kemudian dia jadikan tanah sekaliannya. Malaikat 10 binatang ni. Yang pertamanya apa dia? Yang pertamanya buruk, binatang yang pernah ditunggan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis buruk. Ada, tapi ada. Dia ada kitab. Kalau rumah Ustaz boleh pergi. Dulu tu Ustaz terjemah dah kitab dia katanya. 10 ekor dengan gambar dan sebagainya. 10 binatang tu terjemah ke bahasa Malaysia. Tapi Ustaz ni jenis tak pandai bahasa Malaysia kan. Tulis. Bila ada komen sini salah, sini tak ada komen, jadi lemah selalu kita. Siap dah, tulis dan sebagainya. Ada. Biar kita tepik. Boleh. Kitab ini, dalil 10 ekor binatang ni telah dinyatakan dalam kitab Hasyiah bagi Al-Imam Ad-Dardir. Syekh Ad-Dardir, dia tentang cerita bab Isra' dan Mi'raj. Dia cerita tentang 10 ekor binatang yang dalam syurga
dan juga 10 binatang, 10 kanak-kanak yang boleh berkata-kata di dalam buah. Ustaz ingat Ustaz sebut. Yang pertamanya buruk. Buruk mana Ustaz? Buruk yang ditunggan oleh Nabi SAW. Yang mana Nabi, buruk ni lagu mana jenis dia Ustaz? Buruk ni ayah anda bonda. Yang mana dia lebih besar daripada himar. Dia lebih kecil daripada kuda. Kemudian ayah anda bonda buruk ni masa Nabi naik tu warna apa dia? Warna putih. Tapi pelik buruk ni. Nabi kita naik walaupun naik bukit kau turun bukit sama je keadaan Nabi. Kerana apa? Kerana kaki depan belakang dia tu kalulah nak turun bukit kaki depan jadi panjang. Bila nak naik bukit kaki depan jadi pendek. Itulah yang mana Allah Subhanahu Taala berikan khusus kepada buruk. Baik. Kemudian ayah anda bonda selain daripada buruk apa dia? Uta siapa dia? Uta Nabi Allah Soleh. Kita cerita dah saat ni dah. Yang seterusnya apa dia? Himar. Himar juga antara binatang. Ya. Antaranya himar siapa dia? Himar bagi Nabi Allah Uzair. Yang mana orang Yahudi ni percaya Uzair ini adalah Ibnullah, anak Tuhan. Cuba kita tengok Al-Quran Uzairu Ibnullah. Bapa orang Yahudi ni percaya kepada Uzair ni anak Tuhan. Dia cerita dia lagu ni. Nak tengok Uta. Baru je kita cerita bab Uta, ada dah Uta. Uta ni ayah dan bunda yang mana Allah beri kelebihan dia. Dengan dia boleh minum, dengan cara dia makan dan sebagainya. Tetapi ada sejenis benda yang boleh kita buat balik, buat ubat adalah hati Uta ustazah. Hati Uta ni hak kering, kita asal minum untuk sakit asma lelah. Tetapi kalau ayah dan bunda nak kebahagiaan dunia akhirat ketakwaan, beli hati ustaz ni. Tu ustaz dah bagi dah. Insya-Allah. Dia lagi. Beli hati ustaz insya-Allah dah. Berapa Ustaz? Ya? Berapa harga? Tengok atas orang jugalah. Okey dah? Okey. Itu bab Uta nah. Kita dah cerita dah bab Uta. Kalau dah comel, okey. Hima dia lagu ni cerita dia. Satu masa bila satu zaman datangnya seorang raja yang zalim, dia bakar habis kitab-kitab Taurat. Bila dia bakar habis kitab Taurat, maka ada di antara kalangan penganut Yahudi ni, dia ambil kitab Taurat, dia sipil di satu tempat, dia kambuh. Kemudian mari dah masa yang lama. Tu dah. Jadi dengan cerita bab hima dan sebagainya, jemaah pun naik mata dah. Jenega. Jadi kita beri berehat lah ustazah dah ni. Kita beri ustazah pula kecek dah ni. Tak selayaklah ustaz kecek sore kalau ustazah ada dah ni. Kita dengar ustazah kecek tak apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. 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 Dan sama-sama kita berzikir memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi-lagi sama-sama zikir. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Abang sebelah lelaki. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Okey, kita dah nak Ustaz Sina. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ayah dan bunda, sekarang ini kalau kita dekat-dekat depan di sana, kita pun sudah sampai di Hudaibiyah, di mana ada peristiwanya. Dan insyaAllah ya, kalau boleh kita turun daripada bas, Ustaz nak tunjuk di manakah kawasan tempat Nabi kita berbai'ah bersama dengan sahabat, ya ne? Yang mana insyaAllah kita akan turun bersama-sama. Dan insyaAllah kemudian kita lepas pada Ustaz kita terus naik di atas masjid, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian kita sembahyang sunat ihram, 2 rakaat bagi jemaah yang nak buat ibadat umrah. Kalau boleh satu lagi permintaan Ustaz, ya, kalau boleh bila saat mana kita turun, Habis Guddam syuayah Habis. Yang mana bila kita turun nanti Zamah Habib. أنا هنا بعيد شوية. أيوة وقف. ممكن وقف هنا. Jalan. Yang mana ayah dan bonda ya, bila kita turun nanti jangan lagi kita nak membeli apa semua, jangan lagi. Kita dengar dahulu cerita sikit kan, mungkin ambil dalam 10 minit. Kadang-kadang cerita atas bas kita dalam sini sebab kita masa luas. Sebab daripada sini kita terus balik ke hotel kita ya. Jadi kita ambil masa dalam 10 minit sahaja. Ustaz nak menceritakan perjanjian Hudaibiyah.
Okey, subhanallah. Macam Ustaz Abdullah terangkan tadi, memang di sini adalah untuk kita niat ihram. Memang ada cerita bagaimana Nabi terkandaslah macam ditahan, bertahan di sini masa untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi insya-Allah nanti kita bagi tumpuan kepada apa yang diceritakan oleh Ustaz Abdullah. Boleh nampak jumlah bas ni banyak. Kita boleh anggarkan memang orang ramai ni hadir ni. Jadi insya-Allah nanti kita akan berkumpul di tempat yang sesuai dan kita berdiri sekejap untuk sama-sama menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita bertuahlah bersama dengan Ustaz Abdullah ni sebab Ustaz Allah kita ni dia banyak ilmu, dia banyak kisah sirah. Bila dia nak cerita satu sirah kait dengan 10 sirah, 10 cerita dia bongkar. Jadi sebab orang ngaji pondok lagu tu lah, sebab dia ngaji daripada kulit ke kulit. Kitab tu kalau dia ngaji, dia baca kulit ke kulit. Macam Ambo ni belajar universiti, tak sama. Kaedah belajar, kalau pelajar pondok ni memang dia akan mendalam sangat dan dia lebih luah. Masya Allah, Alhamdulillah. Belajar kulit depan je. Cik suami saya kata saya belajar kulit depan je. Subhanallah, okay? Kita bersedia untuk turun. InsyaAllah kalau boleh semua kita ambil bahagian. Bila mendengar tu macam Ustaz Allah sebut, jangan beli belah lagi. Sebab apa? Antara barang yang murah, tengok harga harga jubah terkejut tengok. Boleh 100 lah, 100 ya, 4 lah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi jangan terleka lagi, kita dengar dulu. Itulah tujuan kita untuk menghayati sirah Nabi. Lepas tu kita akan menunaikan solat sunat, tahiyatul masjid dan solat sunat ihram. Okey, jom. Speaker bawa tak? Okay. Awak turun dulu. Tak mana speaker? Atau tak awak turun dulu. Dia hitam ni ya? Cek. Ini speaker. Okey, sekejap. Kita satu lagi ada Ustaz. Ada sampai kan? Buat ni sejumlah ni boleh semaya sampai jumpa lagi. Tapi sekaligus dia dengar penjelasan Ustaz. Apa Ustaz bisa ikut saya kita? Bisa ikut. Ya. Okey. Bisa belakang. Tapi tak ramai orang pula. Bayang Dengan semaya. bayangkan ramai orang. Ayo kakak saya. Selamat pagi. Ayo orang sama-sama turun saya ini murah-murah. Ayo boleh kata bahasa ayo. Ayo orang sama-sama turun saya. Abang kena pasang. Ya, kita dengar dulu. Kejap, Ustaz pakai ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapat kita meja. Bisa pakai pendek dah. Sebelah sini tak apa dah, sebelah sini tak apa. Aku tak dengar. Sikit deh, tak apa. Okey, bismillah. Tak jadi tak apa Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak jadi tak apa. Okey, boleh dengar suara Ustaz Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayahanda dan bonda, cuba kita pandang di belakang Ustaz, di hadapan ayahanda dan bonda. Inilah Masjid Hudaibiyah yang mana ada hubungan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Kemudian Nabi kita bermimpi bahawasanya Nabi kita melaksanakan ibadat umrah bersama dengan sahabat. Saat mana Nabi kita terbangun daripada tidur, maka Nabi kita menceritakan di antara isi mimpinya bahawasanya aku bersama mengerjakan ibadat umrah dan sebagainya. Jadi apabila kalangan sahabat, bila dia dengar Nabi kata buat mengerjakan ibadat umrah, maka hati mereka ni berasa suka sangat-sangat. Kerana mereka sudah pun lama tinggal ahli keluarga mereka di Mekah. Saat mana mereka berpindah ke kota Madinah, mereka meninggalkan kedua ibu bapa mereka meninggalkan anak hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pulang ke rumah mereka membuat persiapan bersama-sama, kemudian mereka juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan ibadat umrah. Maka saat itu Nabi kita membawa seorang isterinya yang bernama Salamah. Maka Nabi kita pun menaiki utanya dalam keadaan sampai di Masjid Bir Ali, yang mana kita pergi dah masjid dia yang mana jemaah yang naik bas dengan ustaz. Kemudian Nabi kita pun berniat umrah bersama dengan sahabat di situ. Sebab itulah ulama kata bila tempat tu antara tempat yang afdal kita berniat umrah. Kemudian selesai daripada Nabi berniat, kemudian Nabi kita pun bersama-sama dengan sahabat menyelusuri jalan untuk datang ke Mekah. Tiba-tiba sampai sahaja di bumi Hudaibiyah, Nabi kita dihalang oleh orang musyrikin Mekah yang tidak dibenarkan untuk masuk mengerjakan ibadat umrah. Maka di situlah ayah dan bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mana berada di sini, yang mana di sini ni benda pertama yang perlu dicari adalah bekalan air. Dan di situlah ayah dan bunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buka anak panah, kemudian dia buka pembalut mata anak panah. Tradisi orang Arab, bila dia masuk satu-satu kampung, bukan niat untuk berperang, yang mana anak panah dan pedang mereka ini, anak panah dia balut mata, kemudian pedang dia akan masuk ke dalam sarung dia. Itu tandanya mereka datang ini bukan untuk berperang. Bila sampai di sini, ada seorang sahabat jumpa satu perigi, orang panggil perigi buta. Tak ada air dah. Kemudian dicabut akan mata panah, dibuaikan pembalutnya, kemudian saat mana seorang sahabat turun pocok, kemudian air itu mengeluar daripada telaga tu. Dan satu lagi dikatakan, di sini jugalah berlaku mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah air yang keluar daripada celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil jari dia letak dalam bekah, kemudian tubik air daripada celah jari dia. Sebab tu ulama kata air yang paling mulia adalah air daripada jerah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selepas daripada air tangan Nabi, yang keduanya air Zamzam, yang ketiganya air daripada sungai Nil. Ada juga yang mengatakan begitu. Nah, kemudian ayah dan bunda, bila Nabi tak boleh masuk, maka buat perundangan di sinilah ayah dan bunda berbincangnya. Yang mana bila dapat di sini, Nabi kita telah mengutuskan Sayyidina Osman untuk berunding dengan orang musyrik Mekah. Tetapi apa yang menduka citakan Rasulullah, yang mana dapat perkhabaran bahawasanya Sayyidina Osman sudah pun terbunuh. Sedangkan mereka ini tipu sahaja. Maka di sinilah ayah dan bunda, di bawah pohon laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Tuhan sebut sesungguhnya Allah redha di atas mereka ni buat perjanjian di bawah pokok. Kalau kita contohlah di kawasan ni lah ayah dan bunda ya. Kita contohkan sahaja. Di bawah pokok begitulah Nabi kita duduk, kemudian Nabi letak tangan kanan dia,
Kemudian Sayyidina Abu Bakar buat perjanjian ni. Rela jadi mayat. Rela mati dah hari ni. Untuk membela di atas kematian Sayyidina Osman. Kemudian Nabi, Abu Bakar, Umar. Letak tangan Umar ni, Nabi letak pula tangan kiri dia. Apa ni? Nak menggantikan Sayyidina Osman. Bila kemudian sahabat buat bai'ah dengan Rasulullah, menyebabkan orang musyrikin takut, kemudian dia hantar kembali Sayyidina Osman. Ternyata Sayyidina Osman ni selamat. Kemudian orang musyrikin Mekah hantar perunding dia yang bernama Urwah. Urwah ni siapa dia ni? Orang di antara orang yang hebat merunding. Kalaulah delegasi orang musyrikin Mekah, kalau nak pergi di Rom berbicara, dia akan ajak Urwah. Urwah ni saat mana duk bicara dengan Rasulullah, dia cuba nak pergi jamah janggut Rasulullah. Urwah ni, bila dia nak pergi jamah janggut Rasulullah, sebenarnya dia nak jatuhkan maruah. Sebab tradisi orang Arab ni, orang dulu, kalau kita boleh lurut janggut musuh kita ni, hebatlah kita. Boleh menjatuhkan maruah dia. Kalau kita jamah kepala tak, jamah punggung dan sebagainya. Maka bila dia nak jamah, ada seorang sahabat Nabi pakai topeng ni, katok tangan dia. Pah. Dia nak jamah kali yang kedua janggut Nabi. Ada seorang sahabat ni, katok tangan lagi Urwah saat ni. Siapa dia? Mughirah. Dia kata kepada Rasulullah, alangkah kurang adabnya sahabat kamu. Mu tak ajar kau ya Muhammad sahabatmu ni? Maka Nabi kita senyum. Nabi kita kata, mu kenal tak siapa dia katok tanganmu saat ni? Maka dia tak kenal. Maka Mughirah buka terkejut dia. Rupa-rupanya tu adalah anak saudara dia sendiri. Mughirah ni orang kedebel di Taif. Saat mana dia masa tu dia duduk di Taif, dia bunuh sebutir kampung. Tengok. Tetapi dia hijrah bersama dengan Rasulullah. Dia jadi penglima perang. Dia bersama dengan Rasulullah. Itu kisah dia. Maka baliklah Urwah saat ni dengan kecewa. Kemudian dihantarlah seorang wakil lagi yang bernama Suhail. Bila Nabi tengok Suhail jalan, senyum dah Nabi. InsyaAllah akan dipermudahkan urusan kita hari ini. Sebab Suhail ni sahlun, makna mudah dah. Kena dengan tuan dia, dengan nama, dengan cara dia mudah. Di antara perjanjian maka ditulislah kementerian. Aku panggil surat perjanjian. Yang menulis suratnya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Suhail, ya Muhammad, Tuhanmu dengan Tuhan aku ni tak serupa. Aku tak say mu tulis Bismillah ini. Maka Sayyidina Ali pun sapuh perkataan Bismillah. Maka ditulis lagi oleh Sayyidina Ali. Sesungguhnya perjanjian ini dimulai Muhammad Rasulullah. Suhail bantang lagi. Ya Muhammad, aku tak akui mu ni adalah Rasulullah. Maka Nabi kita kata, wahai Ali, buailah perkataan Rasulullah. Katanya Sayyidina Ali, tengok ni adab. Adab ni besar juga. Sedangkan Nabi kita suruh tak? Suruh buai. Tetapi adabnya Sayyidina Ali, dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, aku tak akan buai perkataan sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah ayah anda dan bunda, Nabi kita sendiri ambil jari dia, tek air liur dia, kemudian Nabi kita buai perkataan sallallahu alaihi wasallam. Tengok adab lebih tinggi. Baik. Kemudian ayah anda dan bunda. Tak apa Ustaz dah. Okey dah. Kemudian ayah anda dan bunda, di antara isi perjanjian saja Ustaz nak rajaknya. Yang pertamanya tahu tu tak boleh nak masuk mengerjakan ibadat umrah. Yang keduanya sekiranya orang musyrikin Mekah pergi ke Madinah, wajib kena hantar balik. Orang Madinah yang pergi ke Mekah tidak diwajibkan untuk hantar balik. Bila selesai perjanjian, kalangan sahabat kata, ya Rasulullah, perjanjian ni berat sebelah, untung alik musyrikin Mekah. Maka Nabi pun menerangkan, sebenarnya ayah anda dan bunda, orang musyrikin Mekah yang mana dia masuk ke Madinah, wajib kita hantar balik. Kita takut mereka ini adalah duri dari daging, mata-mata. Tetapi orang Madinah yang mana pergi ke Mekah, tidak wajib kita hantar balik ke Madinah. Sebenarnya ialah cara dakwah. Maka orang-orang Madinah yang telah kita menempuh imannya, saat mana dia berada di Mekah secara sembunyi, dia akan berdakwah. Sebab itulah saat mana pembukaan kota Mekah, orang musyrikin Mekah ni mudah terima Islam. Disebabkan daripada perjanjian inilah ayah dan bunda. Dan disebabkan ayah dan bunda inilah tempatnya. Dan di sinilah juga ayah dan bunda di antara tempat yang berkat. Dan insya-Allah dah kita ramai dah ni. Kita sama-sama baca doa, Ustaz baca doa. Doa ini selalu Ustaz baca. Doa untuk kenali saat mana selepas daripada dia semaya 5 fardu, dia akan baca doa ni. Boleh tak?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الصحة دوامها ومن العافية حصولها ومن العرش الغدة ومن الأمور أسأدها ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعزبه ومن اللطف أنفاه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة أجالنا وحقق بالزيادة أمالنا واكرم بالعافية غدونا وأصالنا واجعل في رحمتك مصيرنا ومولانا وصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وعايزنا في الدنيا من موجبات النديمة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا العيش الأبرار واكفنا واصرف عنا الشر الأشرار. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا جبار يا الله يا الله يا الله. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami minta dan kami pohon ya Allah, dengan kelebihan yang Engkau berikan di kalangan sahabat, dengan kelebihan yang Engkau berikan kepada masjid ini ya Allah, maka kami minta kepada Kamu ya Allah, berikanlah juga kepada kami dan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi jemaah yang nak mengambil gambar sebagai kenangan, mungkin 5 tahun nanti, mungkin 10 tahun nanti, tempat ini nanti akan dirobohkan, mungkin tiada peluang untuk ayah dan bunda untuk melihat. Ambil gambar sebagai kenangan. Mudah-mudahan gambar yang ayah dan bunda ambil itu, mudah-mudahan menyebabkan jiran kita, sahabat kita, ada juga ingin mereka untuk datang ke sini. Wallahu a'lam bissawab. Boleh ya? Okey, bagi jemaah yang selesai ambil gambar boleh ikut ustaz lah. Haji magnet dia sekali. Buka. Magnet 35 rial, magnet 35 rial. Subhanallah, muslimin muslimat. Haji 35 rial, magnet campur sama-sama. Dek. Magnet 35 rial, haji. Kopa haji kopa. Mana seorang lagi mutawif tu? Mutawif seorang lagi tu? Haji 35 rial. 35 rial. Buat tu ke? Yang bawa? Ha? Yang bawa tu? Sekejap, ada. 35 rial, haji 35 rial. Bolehlah Ustaz sekali lagi dah? Boleh lah Ustaz kongsi sekali lagi lah sebab yang baru siapa? Dah cerita dalam bahar. Oh dah cerita dalam bah. Tak apa. Gini, biar dia orang pergi solat apa, Ustaz bercerita aje melalui live kita. Boleh sekejap? Dah sini. Ustaz kita memang tengah on tu. Boleh ya? Sekali lagi secara jelas insya-Allah kita cari teduh sikit sini. Ayo haji, saya boleh murah, aja murah, kawan. Boleh haji. Waalaikumsalam. Okey, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz kat sini, Fahanan sana. Ustaz sini, Ustaz sini. Okey. Tak payah. Subhanallah, muslimin muslimat, kita sedang berada di satu tempat yang bersejarah. Sejarah yang besar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang telah menjadikan proses melakukan umrah tu dalam keadaan tanpa pertumpahan darah dan juga dalam keadaan aman dan juga dalam keadaan memberi satu kemenangan kepada umat Islam. Walaupun peringkat awal perjanjian tu nampak berat sebelah Ustaz kan, tetapi kebijaksanaan Nabi akhirnya perjanjian itu memberikan kebaikan dan kelebihan yang besar kepada Islam yang kesannya sampai ke hari ini. Jadi kita akan dengarkan daripada Al-Fadhil Ustaz Fadli Saleh akan menceritakan untuk kita lebih faham tentang apa yang berlaku di sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ni kita sedang berada di kawasan Masjid Hudaibiyah. Jadi alhamdulillah, kami sekarang berada dengan jemaah Ustazah Asma Harun. Jadi boleh tengok di belakang kita ni adalah kawasan tapak masjid. Ini adalah kawasan tapak masjid asal di mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah, sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjian Hudaibiyah
Ini antara satu perjanjian yang penting di dalam sejarah Islam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan lebih kurang 1,400 para sahabat daripada kota suci Madinah Al-Munawwarah. Jadi kemudian kita tahu, jika jemaah datang daripada Madinah, semuanya akan berniat miqat di mana? Iaitu di Zulhulaifah ataupun Masjid Abyar Ali. Jadi mungkin jemaah semua yang dah pernah datang umrah bermiqat di situ daripada Madinah, tetapi tidak tahu tentang sejarah sirah perjanjian Hudaibiyah. Jadi Rasulullah SAW bermiqat, berniat di Zulhulaifah. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah ni, sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW berniat untuk nak pergi umrah. Jadi daripada Hudaibiyah, mungkin tadi Ustaz Abdullah Fahmi dah ceritakan dengan lebih lanjut. Jadi saya cerita secara ringkas. Saya ringkaskan kisah perjanjian Hudaibiyah. Jadi baginda Rasulullah SAW rasa rindu untuk datang menunaikan umrah. Jadi kita tahu hidup baginda Rasulullah SAW di bumi Makkah selama 53 tahun. Jadi berbaki 10 tahun di Madinah. Baginda Rasulullah SAW wafat pada umur 63 tahun. Jadi baginda Rasulullah SAW bila dah berada di bumi Madinah, jadi baginda Rasulullah SAW rindu nak datang ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Jadi baginda Rasulullah SAW bersama dengan 1,400 para sahabat. Ada riwayat yang kata bersama juga 70 ekor unta di dalam perjalanan daripada Hudaibiyah nak menuju ke perjalanan daripada Madinah nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi dalam perjalanan nak sampai ke Mekah, Rasulullah SAW terhenti di Hudaibiyah. Di kawasan sinilah yang kita tengok ni. Jadi di kawasan sini terhenti. Jadi baginda Rasulullah SAW terhalang untuk nak masuk ke Mekah kerana kafir Quraisy tak bagi Rasulullah SAW untuk masuk ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan waktu tu baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat datang memakai ihram. Sebab apa? Sebab kaum kafir Quraisy ni dia takut. Dia takut pada siri-siri peperangan sebelum pada peperangan Hudaibiyah ni, daripada perjanjian Hudaibiyah ni, semuanya kaum kafir Quraisy kalah. Kita tengok Ustaz Asma Harun ada bawa pergi ke peperangan Badar. Kemudian ada pergi ke medan peperangan Uhud. Jadi pada siri-siri sebelum ni, sebelum Rasulullah SAW nak datang ke Mekah ni, semuanya tentera Islam memperolehi kemenangan. Jadi dalam perjanjian ni, dalam perjalanan ni, Rasulullah SAW terhenti di sini. Terhenti di Hudaibiyah ni. Jadi kemudian apabila terhenti, Rasulullah SAW menghantar wakil, iaitu siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi saya ringkaskan. Ustaz Abdullah Fahmi pun dah ceritakan tadi kan. Jadi bila Sayyidina Uthman bin Affan dihantar menjadi utusan Rasulullah SAW untuk berbincang dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Kemudian dalam tempoh 3 hari, Sayyidina Uthman bin Affan tak dengar khabar berita. Para sahabat dan juga Rasulullah SAW tak dengar khabar berita daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudian tersebarlah berita bahawa Sayyidina Uthman bin Affan telah pun dibunuh di dalam kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW membuat perjanjian, iaitu perjanjian taat setia bersama dengan Rasulullah SAW, iaitu perjanjian Bai'atul Ridwan. Jadi melalui perjanjian inilah kan, para sahabat berbai'ah dengan baginda Rasulullah SAW untuk taat setia dengan baginda Rasulullah SAW. Apa jua yang akan berlaku, Rasulullah kata perang, kita perang. Sebab sirah baginda Rasulullah SAW, tengok sirah pada perang Badar. Para sahabat datang tak bawa pakaian perang pun, kan? Tapi mereka ni tetap bersedia untuk berperang bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi kemudian berlakulah perjanjian di antara Rasulullah SAW dan juga kaum kafir Quraisy di Mekah. Bila kita tengok dalam perjanjian ni, mula-mula para sahabat rasa perjanjian ni berat sebelah. Sebab apa? Pada awal lagi, kaum kafir Quraisy ni dia kata apa? Dia tak boleh, kan? Selalunya Rasulullah SAW ada cincin Khatimun Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, kan?
Kaum kafir Quraisy kata tak boleh guna Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kaum kafir Quraisy ni dia mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan. Tetapi mereka ni tak mahu mengaku. Kan? Mereka ni sembah apa waktu tu? Perantara itu Lata dan Al-Uzza. Berhala yang besar di Makkah. Dan mereka tak bagi Rasulullah SAW nak guna perkataan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah kata tak apa. Kita ikut je apa dia nak kata. Kemudian antara isi perjanjian yang para sahabat nampak berat sebelah, orang Mekah yang dah berhijrah ke Madinah, mereka ni pergi tanpa dapat keizinan daripada ibu bapa mereka. Mereka ni kena patah balik ke Mekah. Jadi orang Madinah yang ke Mekah, mereka ni ada pilihan, nak duduk kan nak balik boleh, tak ada masalah. Kemudian para sahabat waktu tu nampak macam perjanjian ni berat sebelah. Tetapi apa yang kita nampak? Hikmah yang kita tak nampak di sebalik perjanjian Hudaibiyah ni. Apabila berlaku pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah, bila Rasulullah SAW dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatahan mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata. Bila berlaku pembukaan kota Mekah Al-Mukarramah, kita tengok apa yang berlaku. Bila Rasulullah SAW dengan tentera Islam nak masuk ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, tak berlaku satu pertumpahan darah sekalipun. Rupa-rupanya bila hikmah perjanjian, orang daripada Madinah, Islam daripada Madinah pulang ke kota Mekah, rupanya banyak dah orang Islam yang telah orang Mekah yang telah diislamkan oleh orang Islam yang berada di Madinah yang kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi apa perkara yang pertama Rasulullah SAW buat? Bila masuk ke kota Mekah, Rasulullah SAW menghancurkan sekeliling berhala yang berada di sekeliling Kaabah dan juga menghapuskan berhala yang ada di Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Kemudian sebab itulah bila jemaah semua buat sa'i, kan, kita baca naik. Kita naik ke buah sa'i tu, kita baca Rasulullah SAW baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panjang lagi seperti takbir raya kita. Sebab itulah turunnya ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang jemaah baca waktu nak ke Bukit Sa'i tu, ke Bukit Safa tu. Sebab apa? Amalan Safa dan Marwah ni dah berlaku pada zaman sebelum jahiliah lagi. Sebab sebelum Rasulullah SAW buka kota Mekah, memang ibadah sa'i tu dah ada. Jadi para sahabat ni dia rasa macam, bolehkah kami nak buat ni? Sebab ada berhala dulu di Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Jadi turunlah ayat ni yang mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak berdosa untuk melakukan ibadah sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Inilah antara hikmah perjanjian Hudaibiyah yang semua tak nampak, kan. Jadi jemaah semua dah daripada Madinah, dah bermiqat di Abyar Ali, kan, di Zulhulaifah. Semua ni kita perjalanan nak ke Mekah, dah sampai. Kemudian jemaah datang ke sini, ke Hudaibiyah ni, semua adalah untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, tempat di mana Rasulullah SAW pernah datang di sini, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, itu sedikit perkongsian daripada saya tentang sirah perjanjian Hudaibiyah pada kali ini, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Sini awak depan. Depan. Orang nak lalu belakang. Okey. Okey. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Fadil Ustaz menceritakan pada kita tentang sirah yang berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tadi ada orang tanya soalan, betul ke Ustazah dekat Mekah salji? Sebenarnya tak ada salji pun, tak ada. Subhanallah. Orang makin ramai ni, kita cari tempat ni jap. Meh. Kat sini, alhamdulillah dapatlah tenang sikit. Okey, sebenarnya kawasan ni memang tempat tumpuan. Tempat lokasi Hudaibiyah ni menjadi tumpuan. Kalau kita tengok, pertama untuk niat ihram. Sebab Nabi berniat di sini, dan peristiwa di sini kalau kita faham, dia permulaan kepada Fatu Makkah, pembukaan kota Mekah, yang mana
dibayangkan untuk membebaskan kota Mekah daripada khurafat semua tu, perlu ada peperangan. Tetapi kerana perjanjian Hudaybiyah inilah pembuka ataupun pintu pemula kepada Fatu Makkah tanpa pertumpahan darah. Sebab itu 2 kali kita dengar daripada Ustaz Abdul Fahmi dengan Ustaz yang kedua tadi, kalau kita faham kenapa Hudaybiyah ni, lokasi ni sangat penting kepada perkembangan Islam kita sampai hari ini, kerana di situlah bermulanya Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah yang menyebabkan Islam semakin kukuh dan kuat tersebar. Begitu. Jadi sekarang saya akan bawa tuan-puan pusing sikit nak tengok bagaimana kawasan Hudaybiyah ni. Masya-Allah. Mainlah nak ambil gambar. Okey, mai. Okey. Saya ini jemaah lain ni. Selfie, dek. Tak apa, kita selfie atau ni satu jemaah kan? Tak. Lain bas. Lain bas tapi boleh kongsi kan? Masya Allah. Tahun lalu jumpa di Uhud. Ya, baru ni di Uhud. Tak, tahun lalu jumpa di Uhud. Ya. Tahun ni dah jumpa lagi. Masya Allah, tahun lalu kita dah jumpa. Barakallah, ini daripada mana? Sandakan. Okey, ni. Alhamdulillah. Okey. Bos semalam cari. One more. Okey, Masya Allah. Barakallah. Jadi tahun lepas dan tahun ini sama-sama kita bertemu. Barakallah sayang. Orang Sarawak? Sandakan. Sandakan. Bos Sabah. semalam doa nak jumpa Ustazah. Alhamdulillah. Allah rezekikan. Okey. Nanti one more. Sekejap saya buka ni. Okey. Ustazah. Okey. Ya, ni. Tak berapa cantik. Okey. 3 orang. Ni ambilkan dia. Ni sekali ya jemaah ni. Sekali. Okey, tolong ambilkan. Tolong ambil dulu. Ya. Okey. Ya, sama. Okey. Allahumma salli Muhammad. Sama. Ini mutawif ni. Ya Allah. Masya Allah. Moga Allah pemudahkan. Insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Allah Akbar. Subhanallah. Ya, sayang. Assalamualaikum. Allah. Ya, mari Haja. Mak saya. Oh, Mak. Masya Allah. Syukur, Ya, Ustazah. sama. Kerana Allah. Alhamdulillah, barakallah. Okey. Ini anak juga? Anak yang bongsu. Masya Allah. Semoga menjadi lelaki yang saleh, dikurniakan isteri yang salehah, diberikan pekerjaan dengan rezeki yang barakah. Amin. Dia sempat hafal sikit je. Dia nak ni. Tak apa. Itu kira dia dah menghafal tu. Dah jadi ahli Al-Quran insya-Allah. Itulah. Barakallah. Jumpa lagi. Ya. Dia tak gambar, dia video nak gambar. Tak apa. Allah. Okey. Video boleh buat story terus. Betul lah. Ustazah. Ya. Doakan saya, Ustazah ya. Ya, insya-Allah. Ustazah pula tahun depan. Ya, insya-Allah mudahan ada rezeki. Semoga bahagia sampai syurga. Amin ya Allah. Baik Ustazah, terima kasih. Ya, masya-Allah. Okey. Okey, kita dah nak berhentikan dah live ini. Kalau kita tengok lokasi perjanjian tu di situ. Yang batu tu. Tapi nampak tak orang sedang ramai? Itu lokasi perjanjian tu. Di situ. Yang nampak ada lagi tinggalan batu tu, itu bukanlah binaan wallahualam, binaan asal ataupun binaan yang telah dah dibaik pulih. Tapi memang kalau kita pergi dekat dah tak ada apa-apa dalam tu. Tetapi ditutup pagar tu supaya tidak berterusan berlakunya khurafat. Bila kawasan-kawasan yang ada tinggalan sejarah, tempat Nabi singgah, Nabi duduk, Nabi bermalam, biasanya akan jadi khurafat. Jadi sebab itulah Kerajaan Arab Saudi dia pagar supaya menghalang. Masya-Allah. Okey, kalau kita tengok dekat luar ni, persekitaran ni adalah tempat mereka berniaga, ada jual macam-macam. Tunjuklah sikit suasananya. Sebab bila kawasan ni jadi tumpuan pelancong, jadi menjadi tempat lah untuk cari rezeki. Okey, kita akan pergi kat masjid. Ini masjid lah ni, ini masjid.
Okey, kalau kita tengok Maganet 35 rial, maganet 35 rial, maganet 35 rial, maganet. oh 35 rial murah tu. Magnet. Macam-macam lah kalau kita tengok ada tu. Okey, batu-batu permata. Memang kalau ikutkan jualan dekat sini sangatlah murah berbanding tempat lain. Antara paling murah lah satu ramai orang ambil peluang beli di sini. Tengok 400 500. Ini kan baju yang ramai orang guna fashion sekarang ni. Bayangkan ini dia jual 400. 400. Macam tak logik kan 400 kan? Macam tak logik. Tapi dia ada perbezaan kualiti kain dan jahitan. Kita boleh tengok lah. Tapi subhanallah, yelah untuk jadikan hadiah tu 400. 400? 500 lagi, 500 sampai 100. 500? Ini 4, ini 500. Ini 500. Masya Allah. Okey, Meh. Ni kita tunjukkan. Bukan apa saya kena anjing, baru orang betul-betul tak cam. 500 ibu, ini 500. Masya Allah. Awak pun nak beli kan? Tengok ni. 500. Oi. Macam lebih kurang. Macam jahitan kalau beli dekat. Yelah memang ada beza sikit. Tapi tengok ni. Cantik kan hijau ni? Tengok ni. Merun ni. Ini baju kanak-kanak ni. Ini baju kanak-kanak. Kecil je. Murah-murah bagus ibu. 500. Malaysia boleh. Malaysia bos tu 20 ibu. Sini. Okey, saya nak tunjuk ya, ini adalah pekarangan Masjid Hudaibiyah. Jualan-jualan ni tak ada masalah sebenarnya. Ada jualan, mereka cari rezeki. Lagipun ini kawasan pengunjung ataupun peziarah yang melakukan umrah. Okey, jadi kalau kita tengok ni lah masjidnya. Pak Su sudah dah? Masya Allah. Okey, jadi kita pun Fahana. Sini. Oh, dah selesai dah? Dah solat apa semua? Alhamdulillah. Okey, ini jemaah kita. Bas tadi berhenti kat mana? Situ basnya. Okey, tuan-puan sekalian, alhamdulillah kat sini ni. Kami berakhir di sini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat perkongsian kita. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Mohon maaf salah dan silap. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi.